أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا مولانا محمد الأمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلوق العلم وحققنا بحقائق العلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه ilmu Allah amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Imam 1, Imam 2, PPMJ Pasir Putih, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya Zulkifli bin Zakaria, guru takmir daripada Pasir Putih, untuk berada di sini untuk berkongsi kepada puan-puan muslimin muslimat sekalian adab-adab yang disusun oleh Imamul Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Insya-Allah saya akan kongsikan pada pagi ini adab yang perlu kita lakukan apabila bangun daripada tidur. Baik. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah menunjukkan jalan kepada kita bagaimana untuk kita menjalani kehidupan seharian kita, bermula daripada seawal-awal pagi, daripada bangun tidur sehinggalah kita akan tidur kembali pada waktu malam. Jadi Imam Ghazali menyusun kepada kita jalan yang mengikut apa yang diajar kepada Nabi, yang diajar oleh Nabi kepada kita. Jadi adab-adab yang disusun oleh Imam Ghazali ini sangat penting untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Supaya kita ini sentiasa mendapat rahmat, supaya kehidupan kita ini sentiasa diberkati Allah Ta'ala. Baik. Imam Ghazali dia berkata, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Jadi waktu yang paling terbaik kita bangun daripada waktu pagi ialah sebelum masuknya waktu fajar ataupun sebelum masuk waktu subuh. Kita usahakan bangun waktu sebelum subuh. Kerana kalau kita bangun selepas pada fajar, dalam hadis menyebut syaitan akan kencing di telinga kita, menyebabkan kehidupan kita dalam hari tersebut akan rasa malas, tidak bersemangat. Maka waktu yang paling sesuai supaya kita ni hidup dengan bersemangat, sentiasa cergas, hendaklah kita bangun pada waktu sebelum subuh. Dan bila kita bangun daripada waktu pagi tadi sebelum subuh, hendaklah kita berzikir, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Baik. Bila kita sedar daripada tidur, maka benda yang pertama bukan kita tengok telefon, kita cek WhatsApp ataupun update status dalam Facebook. Kita bangun daripada tidur, mula-mula yang perlu kita lakukan ialah berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis Bukhari menyebut satu matan daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanak alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Dalam hadis tersebut Nabi menyatakan apabila seseorang tadi tidur, maka syaitan akan mengikat di atas batang tengkuknya 3 kali ikatan. Nah, dan setiap kali ikatan syaitan akan berkata alaika lailun tawilun, alaika lailun tawilun. Semoga tidur kamu itu panjang, semoga tidur kamu itu lena. Alaika lailun tawilun. Nah, farqud, maka tidurlah. Alaika lailun tawilun farqud, maka tidurlah. Begitulah syaitan akan menyebut setiap kali ikatan. Apabila fa in istayqadha, apabila kita sedar, apabila seseorang itu sedar, lalu dia menyebut Allah Ta'ala, fa dzakarallaha Ta'ala in hallat, maka terbukalah satu ikatan. Dia menyebut Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu contoh doa yang kita biasa baca apabila bangun daripada tidur. Nah, jadi bila kita baca doa tersebut, maka akan terbukalah satu ikatan. Dan fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Apabila kita berwuduk, selepas pada kita sedar daripada tidur, kita berzikir dan kita berwuduk pula, maka terbukalah pula ikatan yang kedua. Terbuka ikatan yang kedua. Ada satu lagi ikatan, macam mana kita nak bukakan ikatan yang ketiga ni? Nah, ikatan yang ketiga ni kita melakukan solat. Kita melakukan solat. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha. Apabila kita telah sembahyang, maka terbukalah kesemua ketiga-tiga ikatan. Maka dengan terbuka 3 ikatan tadi, jadilah kita pada pagi tersebut seorang yang cergas. Seorang yang bersemangat. Kalau tidak kita lakukan demikian, maka menyebabkan kita ni lemah semangat dan jadi malas pada hari tersebut. Jadi penting zikir dalam kehidupan kita bermula daripada pagi lagi, supaya perjalanan hidup kita ini sentiasa bersemangat dan sentiasa di dalam ingati Allah Ta'ala. Bangun daripada tidur, terus kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi semua tadi adalah zikir. Kita bangun daripada tidur, kita berdoa, termasuk juga zikir. Kita berwuduk, termasuk juga zikir. Kita sembahyang, termasuk juga zikir. Kerana tiap-tiap perkara yang boleh mengingati kita kepada Allah Ta'ala dikatakan zikir belaka. Jadi semua itu adalah zikir. Baik. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu. Baik di hatimu atau di lidahmu. Kita bangun, kita baca dalam hati ataupun kita menyebut dengan lidah. Baik. Seterusnya, doa yang boleh kita baca bila bangun daripada tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang selalu kita baca, pendek sebenarnya. Kalau ikut apa yang disebut oleh Imam Ghazali, masih panjang lagi. Jadi kalau kita nak baca yang panjang, boleh sambung lagi seperti mana yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah ini.
Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'a aw najurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan, menidurkan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi, telah jadi segala kerajaan ini bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimah keikhlasan dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Jadi doa ni panjang. Doa ni panjang. Biasanya kita tak baca doa ni sampai habis. Kita akan baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi orang yang diberi kekuatan, orang yang ada semangat untuk banyakkan zikir, maka dia boleh amalkan doa-doa yang panjang. Di antaranya seperti yang diajar oleh Imam Ghazali ini. Jadi kalau untuk permulaan ni, kita amalkan, biasakan bangkit daripada tidur tu, jangan fikir benda lain kecuali kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Supaya kehidupan kita pada awal pagi itu bermula dengan menyebut nama Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, bukan selain daripada tu. Baik. Di sini juga kita dapat mengambil istifadah, adab-adab di dalam Islam ini sangat detail. Sangat detail sehingga Islam ini mengajar kepada kita sekecil-kecil perkara. Bukan hanya setakat urusan kahwin, urusan ibadat, tetapi dalam Islam juga mengajar kepada kita bagaimana kita hendak melangkah. Apa yang perlu kita mula-mula lakukan bangun daripada tidur. Ada langkah kaki mana yang perlu kita dahulukan bila masuk ke tandas. Bila kita bangun daripada tidur, nak masuk tandas, kaki mana yang perlu kita dahulukan. Bila masuk dalam tandas, apa yang perlu kita lakukan. Jadi, syariat ni sangat detail. Dia ajar kita kepada kita satu persatu, semua perkara. Dan bagi orang yang mengikuti setiap perkara yang disusun kepada kita, adab-adab dan semua perkara, semua ibadat-ibadat, semua adab-adab, maka orang itu sangat-sangat beruntung. Orang ini akan
sentiasa berada dalam rahmat Allah Ta'ala, sentiasa dalam ingatan Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Nah, baik. Seterusnya, Imamul Ghazali dia berkata, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Ini di antara adab yang perlu kita ambil perhatian. Kerana kebiasaannya bila kita bangun daripada tidur, ada waktu tidur aurat kita yang terdedah, terbuka. Bila bangun daripada tidur, ada bahagian ataupun anggota badan kita yang terdedah. Sehingga menampakkan aurat. Jadi syariat menjaga aurat kita sehingga bangun daripada tidur mesti kita tutup juga aurat. Bila bangkit daripada tidur, kita tutup aurat. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala. Bangun daripada tidur, kita pakai pakaian dengan betul, dengan baik. Dengan niat yang baik. Niat untuk apa? Untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala. Untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya menutup aurat. Maka kita lakukanlah kerana Allah Ta'ala. Kerana nak menjunjung perintah Allah Ta'ala. Baik. Bila kita memakai pakaian tadi, kerana Allah Ta'ala, maka akan mendapat pahala. Pahala itu pahala wajib. Kerana menutup aurat adalah wajib. Kerana menutup aurat adalah wajib. Bila kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat pahala. Jadi kerana menutup aurat ini adalah wajib, maka kita akan mendapat pahala wajib. Bukan kerana kita nak berbangga-bangga dengan pakaian kita. Setengah orang, bila dia berpakaian, dia berpakaian kemas, pakaian cantik, walaupun menutup aurat, berjubah, serban besar, serban seperti tayar lori besarnya. Tapi oleh kerana niat dia tadi, kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana nak bagi tahu kepada orang, dia ini orang yang hebat, orang yang berharga, orang yang hebat. Tujuan dia pakai tadi bukan kerana Allah Ta'ala. Maka walaupun dia menutup aurat sekalipun, sebenarnya dia adalah dia seorang yang rugi. Kerana apa? Kerana dia tidak mendapat pahala dengan niatnya yang tidak betul tadi. Jadi kita mestilah memakai pakaian tadi. Bila kita memakai pakaian, kita niat kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kita berpakaian bukan kerana nak tunjuk kepada orang, kita ni adalah orang yang hebat, kita ni orang yang kaya. Dengan pakaian kita yang mahal tadi, orang akan anggap kita ni seorang yang kaya. Itu niat yang tidak betul. Bagi ahli ilmu, alim ulama, penuntut ilmu, Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut dalam syarah Maraqi Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah, dia sebut yang sepatutnya bagi ahli ilm ini berpakaian dengan pakaian yang bersih, pakaian yang cantik, pakaian yang kemas. Kenapa? Bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk, tapi supaya masyarakat memandang kepada kita bahawa penuntut ilmu ni seorang yang patut dihargai. Patut dihargai. Kerana setengah kita bila berpakaian dengan pakaian yang serebeh, yang selekeh, kadang-kadang orang akan pandai kita, pandai rendah kepada kita. Nak minta
anak perempuan pun susah bila tengok cara kita berpakaian. Cara kita, walaupun kita ni penuntut ilmu agama. Nah, cara kita tadi, betul dah. Pakaian tu pula bermasalah. Menyebabkan orang pandai rendah kepada kita dengan pakaian yang selekeh. Nah, orang akan kata, macam mana nak jaga anak perempuan dia, nak bagi makan apa? Nak bagi makan kitab, nak bagi makan qul huwallah. Jadi, semua tu patutnya kita perlu jaga. Ada? Perlu jaga. Kita perlu jaga kehebatan ilmu dan ahli ilmu ini. Supaya orang pandai mulia kepada kita. Dan apa yang, bila mereka pandai mulia, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan kepada masyarakat, mereka akan terima. Mereka akan mudah terima. Jadi itulah di antara apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang berlaku di zaman beliau tu sudah berlaku. Apa yang disebut di zaman beliau berlaku juga di zaman kita. Nah, orang memperlekeh golongan ilmu agama. Baik. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Kerana kita buat sesuatu mestilah kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita melakukan ibadat, walaupun kita berzikir, kita sentiasa berjemaah di masjid, tapi bila niat kita tu tadi tidak betul, maka kita telah mendapat kerugian. Rugi. Sepatutnya kita mendapat pahala yang besar, tapi oleh kerana niat kita yang tidak betul itu menyebabkan kita itu dalam kerugian. Jadi kita nak dalam kehidupan kita ini mesti nak sentiasa dalam mengingati Allah Ta'ala. Dalam mengingati Allah Ta'ala. Daripada tidur tadi, bangun daripada tidur, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita berzikir, kita membaca doa, apa yang diajar oleh Nabi kepada kita, doa-doa yang banyak. Dan kita bangun di awal pagi. Kita bangun di awal pagi sebelum subuh lagi. Tak perlu kita bangun, jangan kita bangun selepas pada subuh ataupun setelah masuk waktu subuh. Kerana waktu sebelum subuh itu banyak ibadat-ibadat yang boleh kita lakukan. Waktu yang sangat-sangat baik untuk kita melakukan ibadat, berzikir, membaca Al-Quran, solat sunat dan sebagainya. Jadi bila masuk waktu sembahyang subuh, kita teruskan lagi pula dengan apa? Dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat subuh. Kita sembahyang sunat subuh, dan bila masuk muazzin qamat, kita akan sembahyang subuh pula. Jadi bermula daripada pagi itu penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir sehingga masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, kita teruskan pula dengan solat sunat. Kemudian kita sembahyang subuh berjemaah. Selesai sembahyang subuh berjemaah, kita teruskan pula dengan zikir-zikir. Dengan zikir-zikir. Dan kita tunggu berzikir tadi, kita teruskan sehinggalah masuk waktu sehingga terbitnya matahari qadar segala. Kerana waktu tersebut ada pula sembahyang yang sunat kita lakukan, iaitu solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Apabila masuk waktu terbit matahari qadar segala, maka disunatkan di situ kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, kemudian kita sembahyang pula sembahyang sunat duha. Jadi bila selesai daripada 2 sembahyang tadi, setengah ulama dia ajar kepada kita macam mana untuk kita, apa yang perlu kita isikan selepas pada sembahyang sunat tersebut. Kita hendaklah mencari ilmu, menambah ilmu. Kerana waktu tu waktu yang sesuai juga
untuk kita menambah ilmu, untuk mempelajari ilmu. Dan sampailah waktu lebih kurang pukul 10 lebih, pukul 10 pagi lebih, masuk waktu 10 pagi lebih ni, ni sebahagian ulama adalah waktu untuk rehat. Waktu untuk rehat. Waktu tersebut kita panggil waktu qailulah. Barulah kita boleh rehat. Sebab tu kalaulah kita nak ziarah alim ulama, kita nak ziarah tok guru, jangan pergi waktu tersebut. Kerana waktu tu untuk dia rehat. Kalau kita nak tanya masalah apa-apa, cari waktu lain. Waktu tu biasanya waktu untuk dia rehat, waktu qailulah. Jadi kita ni kena faham pengisian kita daripada awal pagi tadi. Kena faham. Bila kita bangun daripada tidur, apa yang perlu kita lakukan, sehingga setiap benda ia ajar berlaku kepada kita. Dan seterusnya, Imam Al-Ghazali juga mengajar kepada kita bila bangkit daripada tidur, macam mana kita nak masuk tandas. Macam mana kita nak masuk tandas. Bangun daripada tidur, berzikir, pakai pakaian, kemudian masuk tandas. Setengah orang tu dia masuk tandas dalam keadaan terbuka aurat. Terbuka aurat. Malah ada yang masuk tandas, bila dia nak masuk tandas, dia sudah angkat kain dia. Angkat kain sarung dia tu lebih atas daripada kepala lutut, sehingga terdedah aurat tersebut. Belum masuk lagi tandas, belum tutup lagi pintu, sudah angkat sehingga terbuka, sehingga nampak aurat. Jadi sepatutnya dia kena berhati-hati. Masalah buka aurat ni, kalau dia nak buka juga bila masuk tandas tersebut. Bila masuk tandas. Jadi Imam Ghazali ajar kepada kita bila masuk tandas, maka dia kata, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Kaki mana yang perlu kita dahulukan? Kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Masuk dengan kaki kiri. Tiap-tiap tempat yang banyak maksiat, tempat-tempat yang banyak berlaku penipuan, maksiat, orang mendedahkan aurat seperti di mall ke, maka langkah kaki yang patut kita dahulukan ialah kaki kiri. Di situ banyak maksiat, tempat berlakunya banyak maksiat, maka kita melangkah dengan kaki kiri. Melangkah dengan kaki kiri, bukan setakat dalam tandas sahaja. Kalau terlupa, keluar balik, masuk semula dengan kaki kiri. Itu kita nak ajar supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Nabi ajar kepada kita, bila nak masuk tempat-tempat yang jijik, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang maksiat, masuk dengan kaki kiri. Jadi bila kita buat gitu, kita beringat dah. Hak ni hak Nabi ajar. Kalau tersalah, kita tubik balik. Masuk semula dengan kaki kiri. Dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Bila kita nak keluar, kaki mana pula yang perlu kita langkah nak keluar daripada tandas tadi? Kita langkah dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri, langkah keluar pula dengan kaki kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut, bersandal, dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa, Bismillah, a'udzubillahi minar rijsil najis, al-khabisil mukhbis, asyaitanir rajim. Bila kita masuk dalam tandas tadi, jangan kita bawa tulisan-tulisan yang ada nama Allah Ta'ala ataupun nama Rasul-Rasul. Jangan kita bawa masuk dalam tandas, kerana nama-nama ni adalah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang patut kita muliakan, yang perlu kita hormati. Jadi nama-nama ni
tak patut masuk ke dalam tempat tersebut. Tak patut kita masukkan ke tempat tersebut. Jadi perlu berhati-hati bila masuk tandas, kalau ada bawa tulisan-tulisan yang ada nama-nama Allah Ta'ala, nama Rasul, ataupun ada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, ataupun nama-nama alim ulama dan sebagainya, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kita letak dulu di luar tandas. Jangan bawa masuk sekali. Itu merupakan adab kita kepada mereka. Baik. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dalam keadaan tidak menutup kepala. Kena tutup kepala. Kena tutup kepala. Ni antara adab-adab yang diajar kepada kita. Bila masuk tandas mesti menutup kepala. Menutup kepala. Atau tidak berkasut. Mesti berkasut. Mesti berkasut ataupun memakai selipar. Sebab dalam tandas tu ada kuman. Kita tidak tahu apa jenis kuman ada dalam tandas tersebut. Mengikut apa yang saya terima daripada Syekh Nuruddin, kata beliau, orang yang masuk tandas ini tanpa memakai selipar boleh menyebabkan akan terkena penyakit gila. Kerana dalam tandas itu ada satu bakteria, ada satu kuman yang akan masuk melalui kaki, tapak kaki, sehingga boleh menyebabkan dia tadi akan jadi gila. Jadi itu salah satu sebab ataupun hikmah lah boleh kita katakan. Kenapa Nabi arahkan kita supaya berselipar masuk tandas. Dan bila masuk tandas, kita baca doa ni. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada syaitan, daripada iblis, kerana mereka ni suka dengan tempat-tempat tersebut. Jadi doa yang perlu kita bacanya, Bismillah, a'udzu billahi minar rijsin najis al-khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Artinya, dengan nama Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Ini doa yang kita boleh baca. Ataupun doa lain pun ada juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Asalkan kita baca doa. Jangan tersilap doa makan sudahlah. Mesti kita baca doa tu yang sesuai dengan tempat, yang benda sesuai dengan apa yang kita hendak lakukan. Jadi bila kita masuk tandas, kita baca doa-doa yang sesuai, doa-doa yang telah diajar ketika hendak masuk tandas. Baik. Dan ketika engkau keluar dari tandas itu, hendaklah engkau baca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Bila kita keluar, apa pula yang perlu kita baca? Kita dalam tandas, kita telah ketinggalan ataupun kita telah lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Sebab dalam tandas kita tak boleh berzikir. Jadi kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala bila keluar daripada tandas. Kerana dalam tandas tadi kita telah lupa kepada Allah Ta'ala. Kita tidak berzikir. Kita tidak dapat berzikir. Dalam tandas tak boleh dah. Jadi bila keluar daripada tandas, kita baca doa ghufranak. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku. Jadi seolah-olah masuk tandas tadi macam berdosa kita. Sebenarnya tak berdosa pun. Tidak berdosa, cuma kita ni minta ampun juga kepada Allah Ta'ala. Tunjuk adab kita kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam tandas tadi kita tidak dapat berzikir seperti biasa. Tak boleh berzikir seperti biasa. Dalam tandas dilarang untuk kita berzikir. Baik. Jadi bila kita keluar daripada tandas. Bukan dalam tandas kita baca doa ni. Keluar dulu, baru kita baca ghufranak. Seperti tadi jugalah. Bila kita nak masuk, sebelum masuk kita baca. Bukan dalam tandas baru baca. Kalau lorak-lorak, masuk tandas, teringat, terlupa nak baca doa sebelum masuk tadi, kita bacalah dalam hati.
Nak sebut dengan apa ni, dengan bersuara tu tak boleh dah lah. Begitu juga bila kita nak keluar, bila keluar daripada masjid, kita baca juga doa ghufranak. Kita baca tadi bila keluar dulu. Melangkah keluar dulu barulah kita baca ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ya Allah, berikan keampunan kepadaku, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Jadi kalau kita menunaikan hajat, kita qada hajat, sebenarnya kita telah menghilangkan apa yang menyakiti tubuh kita. Tapi bukanlah keluar semua. Kalau ada semua, kalau kita keluarkan semua apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang kita makan tadi, keluarkan semua, mudarat juga. Jadi Allah Ta'ala dia keluarkan apa yang menyakiti tubuh kita sahaja. Dan kita bersyukur kerana ada baki-baki, saki-baki yang perlu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan baki tersebut sebenarnya boleh memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Jadi itulah sebahagian daripada adab-adab yang telah diajar oleh Nabi kepada kita, bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita masuk tandas, berada dalam tandas dan keluar daripada tandas. Semoga dengan adab-adab tersebut dapat menjadikan kita ni seorang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Bila kita tahu macam mana cara untuk kita lakukan, bila kita bangun daripada tidur, kita kena beringat apa yang perlu kita lakukan. Jangan buat benda lain kecuali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi setakat itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.